of the matter kita berkenaan dengan kenyataan Pakatan Harapan hari ini, iaitu tentang payung besar. Okey. Saya bawakan hari ini ada mesyuarat Pakatan Harapan, Presiden Majlis Presidential Council Pakatan Harapan. Dan di antara perkara yang dibincangkan adalah berkenaan dengan antara lain lah, dia banyak lagi perkara yang dibincangkan, tapi berkenaan dengan kerjasama di antara kita semua, di antara parti-parti. Okey. Majlis Presiden Pakatan Harapan menjunjung kasih titah di-Pertuan Agong untuk melantik Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri yang telah dibuat selaras dengan peruntukan perlembagaan. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua 105 ahli Parlimen Pembangkang yang berdiri bersama mencalonkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, ahli Parlimen Port Dickson, tempoh hari tanpa kira parti dan perbezaan pandangan politik demi kepentingan negara. Majlis Presiden Pakatan Harapan telah mengadakan mesyuarat hari ini dan membincangkan isu politik dan keadaan semasa tanah air. Isu penularan wabak COVID terus merisaukan dengan jumlah kes baharu dan angka kematian harian yang tinggi. Di samping itu, usaha pemberian vaksin perlu dipertingkatkan. Okey. Pakatan Harapan hari ini juga turut risau akan masalah ekonomi semasa. Isu pengangguran, pendapatan yang berkurangan, sektor-sektor yang amat terkesan dan perancangan kerajaan untuk menghidupkan semula ekonomi. Oleh yang demikian, Majlis Presiden hari ini mengulangi komitmen bahawa Pakatan Harapan sebagai gabungan politik akan diperkukuhkan di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku pengurusi. Segala persiapan menuju pilihan raya umum calon ke-15 akan dipergiat, termasuk perbincangan kerusi, manifesto, barisan kepimpinan dan calon serta strategi untuk memenangi mandat rakyat. Pada masa yang sama, selaras dengan ketetapan Port Dickson bertarikh 9 April 2021 dan untuk mengembeling kekuatan seluruh blok pembangkang, Pakatan Harapan mengambil peluang pendirian yang terbuka untuk berunding dan bekerjasama di bawah konsep kemah besar, bukan payung besar, kemah besar, berdasarkan agenda reformasi dan kepentingan rakyat. Usaha mengembeling tenaga tersebut menerusi kaedah kemah besar di kalangan ahli di kalangan ahli pembangkang mestilah diberi keutamaan mengatasi permainan dan percaturan politik kuasa yang diperalat oleh pihak tertentu untuk merebut kuasa dan jawatan yang hanya akan merugikan negara. Pakatan Harapan akan meneruskan tugas di Parlimen sebagai pembangkang yang memberi kritikan dan teguran dan show di Pertuan Agong. Okey. Now, saya tertarik dengan ayat yang berkenaan dengan kemah besar tadi. Bila kita menyentuh tentang kemah besar tadi, tidak rakyat mula berfikir apa ini maksudkan dengan kemah besar dimaksudkan oleh Pakatan Harapan. Adakah kemah besar itu termasuk semua parti-parti lain ataupun tidak? Jawapan saya mudahnya, kemah besar itu merangkumi apa sahaja parti yang bersama dengan Pakatan Harapan. Pada pilihan raya kelak, kita dekat dengan pilihan raya, siapa saja nak bersama dengan Pakatan Harapan, maka itu yang kita akan kerjasama. Now, walaupun agak loose term itu, sebab kita ada Pakatan Harapan, dalam masa sama kita ada kemah besar. Soalan kita, kalau sekiranya mereka benar ikhlas mahu bersama dengan kita, kenapa perlu berada di luar kemah Pakatan Harapan? Kenapa nak wujudkan satu lagi kemah di bawah kemah yang kita ada? Kenapa tidak mahu menyertai Pakatan Harapan? Kenapa nak berada di luar Pakatan Harapan? Kenapa tidak mahu bekerjasama dengan Pakatan Harapan? Sebab apa, tuan-tuan? Kita kena faham, bila kita masuk dalam arena politik, kita akan bercakap tentang pertembungan. Kita akan bercakap tentang siapa yang akan jadi ketua, siapa akan jadi Perdana Menteri, siapa akan jadi orang itu, siapa yang jadi orang ini, siapa yang akan menentukan hala tuju. Itu antara perkara yang kita kena bincangkan. Itu ada antara perkara yang kita kena tentukan. Dan tidak mungkin satu perkumpulan itu akan ada dua ketua yang menentukan hala tuju satu-satu organisasi. Kita boleh berkata tentang kemah besar, kita boleh berkata tentang payung besar, whatever you want to call it. Tetapi akhirnya, adakah kemah besar itu mahu mengikut kemah yang ada di dalam kemah besar? Siapa yang bring out the command? Siapa yang yell out the command untuk kita nak buat keputusan? Saya nak bawa apa yang disebut oleh Dr. Mahathir pada hari ini. Dia kata, Dr. Mahathir pada semalam, bukan hari ini. Pejuang mungkin akan tanding sampai 120 kerusi parlimen, tuan-tuan. Pejuang mungkin bertanding 120 kerusi parlimen.
Bermaksud 120 kerusi parlimen, kalau kita faham siapa itu pejuang, mereka adalah Parti Melayu. 120 kerusi parlimen itu adalah kerusi majoriti ataupun predominantly kerusi Melayu. Kalau itu yang dimasukkan oleh pejuang, maka akan bertembung dengan PKR dan juga Amanah. Kerana PKR dan juga Amanah adalah parti yang predominantly bertanding di kawasan kerusi Melayu. Okey, kita baca. Parti Pejuang menyasarkan untuk bertanding sehingga 120 kerusi parlimen pada PRU yang akan datang. Menurut pengurusinya, Dato' Mahathir, kita mahu bertanding banyak kerusi, mungkin sampai 120 parlimen, katanya. Kata Mahathir dalam wawancara dengan portal talian dan Malaysian Insight. Bekas Perdana Menteri itu bagaimanapun tidak memberi perincian lanjut selain mengatakan semua calon adalah Melayu. Menandatangani parti Pejuang, memandangkan Parti Pejuang adalah parti Melayu. Tapi kita harap orang berkeluarga Melayu pun sokong. Dulu pun dalam UMNO saya dapat sokongan daripada ramai China dan India. Jika kita jadi kerajaan yang baik, orang akan sokong, kata Mahathir. Mahathir memegang rekod menjadi Perdana Menteri paling lama. Tuan-tuan, kenyataan ini sahaja sudah mula bercanggah dengan apa yang disebut oleh Majlis Presiden. Kenyataan ini saja sudah mula bercanggah dengan kenyataan Majlis Presiden. Ini belum kita sentuh tentang warisan, tuan-tuan, yang mula melebarkan sayap dia di Semenanjung. Warisan mula melebarkan sayap di Semenanjung. So pertembungan ini mungkin akan berlaku. Berkemungkinan akan berlaku. So kalau kita bercakap tentang kemah besar, persoalan sekarang ini kemah mana yang kita maksudkan? Dengan siapa? Dengan Muda. Muda tak ada parti lagi. Dengan Pejuang, dia nak bertanding 120. Dengan Warisan, dia sudah pun melebarkan sayap, termasuk berminat bertanding di Shah Alam, kawasan Khalid Samad. Jadi kita sekarang ini bagaimana? Pergerakan kita bagaimana? Perjalanan kita bagaimana? Politik kita bagaimana? Bagaimana kita nak membawa jalan kita? Sebab itu saya kata, saya bertanya soalan tadi, adakah payung besar PH patut bersama Mahathir? 93%, 4,004 orang di Facebook saya mengatakan tidak patut. Kemudian daripada 3,979 orang, 89% mengatakan tidak patut. Bukan kerana kita syuriga pada Mahathir, itu satu hal. Tetapi ini saya sebutkan, tuan-tuan, bila mana kita sendiri tidak yakin dengan kekuatan yang kita ada. Kita sendiri tidak yakin dengan kekuatan yang kita ada. Bila Rafizi sebut hari itu, kita jangan hanya menyalak di parlimen, kita kena turun ke kawasan pedalaman. Bila kita sebut kawasan pedalaman, itu kawasan majoriti Melayu. Sebab itulah di mana UMNO kuat. Di situ di mana UMNO kuat, kita kena turun. Kena jumpa. Kerja ni memang renyah. Kerja ni memang susah. Kerja ni memang require kita kena buat effort yang besar, yang berat. Tetapi suka atau tidak, kita kena buat. Suka atau tidak, kita kena lakukan. Sebab itu saya kata dalam konteks kita, dalam orang kata perjuangan yang kita nak bawa sekarang ini, tidak dapat tidak, kita tak boleh harapkan orang lain. Kita tak boleh harapkan orang lain. Tapi itulah Melayu kan. Bak kata Pendeta Zakbar, kata saya, dia tulis satu buku. Melayu ni biasa berharap pada orang lain. Sehingga kalau dia mati pun, dia harap orang bagi doa pada dia. Sehingga dia nak mati pun, dia harap orang bagi doa pada dia. Bukan amalan dia, bukan imanan dia, tapi dia harap orang bagi doa pada dia. Itulah orang Melayu. Tak maaf saya kata lah. Kalau terasa lah kan. Tak, kita sekarang ini persoalan dia, time tu ada lagi. Masa kita ada setahun setengah lagi. Cuma saya kata jangan guna logo Pakatan Harapan lah, itu je. Buat masa ni jangan guna. Next, kalau dah menang boleh. Kita ada peluang besar untuk menang. Kita ada modal besar untuk menang. Kita ada cerita besar untuk yang kita nak bawa, naratif yang kita nak bawa untuk kita menang. Tetapi kita nak outsourcekan kemenangan kita kepada orang lain. Kenapa? Sebab kita tak yakin dengan produk kita sendiri. Sebab itu saya kata, kejatuhan kita bukan sebab kerana Mahathir, bukan kerana Azmin. Itu satu hal lah. Tetapi kita terlalu mempercayai pengkhianat-pengkhianat ni. Sebab kita rasa tak yakin pada diri kita. Kita tak confident dengan diri kita. Kalau kita tak yakin dengan produk yang kita bawa, tuan-tuan, sehingga kita kata kita kena ada payung besar,
Bagaimana kita nak meyakinkan rakyat akan produk yang kita bawa? Kita nak jual ubat, tapi kita sendiri tak pakai dan tak yakin pada ubat tu. Macam mana orang luar nak percaya dan yakin ubat yang kita nak jual? Produk yang kita nak bawa. Sehingga kita memerlukan orang luar untuk nak jual produk kita. Kerana kita sendiri tak yakin dengan produk kita. Kita sendiri tak rasa yakin dengan produk kita, kita perlukan orang luar. Demi kerana apa? Kerana kita rasa, kita perlukan sedikit kerusi itu, sedikit kerusi ini. Atas data apa kita bercakap demikian? Atas data apa kita bercakap demikian? Kalau PRU 14, okey lah. Sebab Pakatan Harapan tu baru tiba, baru muncul, baru bergabung. Dah dikhianat. Ini kita dah masuk pilihan raya kedua. Takkan kita masih lagi nak bergantung dengan orang lain? Saya selalu kata, nak guna musuh untuk lawan musuh kita tak ada masalah. Tapi jangan guna, sekali-kali jangan kita guna musuh kita nak membina kekuatan kita. Dan itu sebab kenapa kita runtuh dan kenapa 105 tu kita tak boleh pergi jauh. Masa zaman kartel dulu kita takut nak buang kartel. Dia khianat. Kita takut nak buang dia. Dia khianat. Masa kita kata jangan bergabung dengan Mahathir, kita bergabung dengan Mahathir. Dia khianat. Dengan Bersatu, dia khianat. Jadi apa bezanya yang ada sekarang ini? Orang yang sama tukar topi je. Orang yang sama hanya tukar topi sahaja. Jadi apa beza yang kita boleh katakan pada kerajaan, pada orang yang ada sekarang ini? Kenapa? Kenapa kita terlalu takut nak bawa produk kita sendiri?